Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Benarkah ada 10 juta ringgit masuk dalam akaun Akmal Saleh? Wah, ini persoalan paling besar yang paling panas dalam media sosial, khususnya selepas penemuan uang 170 juta ringgit dan 16 kilogram jongkong emas. Ada persoalan besar ini muncul apabila tular di media sosial kononnya apa yang masuk dalam akaun Akmal berjumlah 10 juta ringgit. Saya pun tak percaya tentang hal itu, bagaimana pula dengan Anda? Adakah itu benar? Tapi ada juga netizen kata, tidak akan pokok bergoyang tanpa angin, kata mereka. Tapi sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa Anda tekan butang ataupun beg kuning ini. Ada produk minyak wangi termurah yang saya kongsikan dengan Anda. Cepat beli karena melalui kami harganya jauh lebih rendah daripada harian. Tekan butang itu, minyak wangi terbaik mampu melariskan bau wangi Anda. Itu minyak paling baguslah. Oke, terima kasih kerana membelinya. Tunjuk slip RM10 juta masuk akaun Akmal cabar Pemuda UMNO. Wah, dari mana duit 10 juta itu? Untuk apa duit 10 juta itu? Ketua Penerangan Muhammad Solihin Muhammad Taji merujuk dakwaan ketuanya Dr. Akmal Saleh menerima 10 juta ringgit peruntukan komunikasi daripada pentadbiran Ismail Sabri Yaakob. Pemuda UMNO mencabar pihak mendakwa ketuanya Dr. Akmal Saleh menerima 10 juta ringgit peruntukan komunikasi daripada kerajaan pimpinan Ismail Sabri Yaakob membuat laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Ketua penerangannya Muhammad Solihin Muhammad Taji berkata, pihaknya tidak akan teragak-agak mengambil tindakan undang-undang jika tiada bukti kukuh dikemukakan terhadap dakwaan itu. Ia fitnah dangkal yang hanya layak dijajah mereka yang ketandusan modal politik. Golongan ini cukup kreatif dalam mencipta cerita, malangnya gagal menyediakan bukti, katanya. Jika benar ada RM10 juta mengalir ke akaun Akmal, sila tunjuk slip transaksi atau laporan rasmi, katanya. Kami cabar mereka yang menabur fitnah ini buat laporan kepada SPRM, katanya di Facebook. Semalam, Ketua Pemuda Harapan Sarawak, Zairi Abdullah tampil memohon maaf kepada Akmal Saleh selepas mengaitkan Ketua Pemuda Barisan Nasional BN itu dengan kes bekas Perdana Menteri ke-9. Beliau membuat dakwaan itu berdasarkan satu dokumen bertajuk Pecahan Perbelanjaan Pelan Komunikasi Strategik Kerajaan Malaysia bagi tahun 2022. Dengan beberapa nama termasuk Akmal didakwa sebagai penyelia program. Solihin berkata, tindakan Zairi menabur fitnah hanya dengan paparan Google Sheet, pengajaran kepada pihak gemar bermain politik fitnah. Kalau begini tahap pemikiran mereka, tidak hairanlah negara berdepan lambakan politikus kelas bawahan yang kerjanya hanya menabur fitnah, katanya lagi. Ismail kini disiasat SPRM ekoran penemuan wang tunai 170 juta ringgit dan 16 kilogram jongkong emas tulin bernilai 7 juta ringgit hasil siasatan terhadap 4 bekas pegawai kerannya. Siasatan itu menurut SPRM tertumpu kepada perbelanjaan dan perolehan dana bagi tujuan promosi serta publicity ketika beliau menarajui kerajaan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Di saat isu-isu panas seperti penemuan 170 juta dan juga jongkong emas, di saat kes-kes di mana Anwar Ibrahim sekali lagi membuktikan 2/3 sokongan di Parlimen masih kukuh kepada beliau dan telah memalukan Perikatan Nasional di Parlimen. Ini pula terjadi kepada Rosmah Mansur, isteri kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak. Sudah lama kita tidak dengar berita tentang beliau. Akhirnya hari ini
kita sudah dengar. Dan yang pastinya, Rosmah Mansur sudah pun dijatuhkan hukuman bersalah untuk satu kes dan telah dijatuhi hukuman penjara serta denda. Dan dendanya pula adalah rekod Malaysia, rekod bayaran denda wang yang terbanyak pernah berlaku di Malaysia, menghampiri 1 bilion ringgit. Hari ini kita dikejutkan lagi dengan berita menggemparkan ini. Rosmah Mansur ke hospital kerana pening, bicara rayuan ditangguhkan. Ramai yang tertanya-tanya, kenapa orang-orang yang dalam masalah berkaitan kes-kes mahkamah, penemuan uang dan sebagainya, tiba-tiba pula sakit, kata netizen. Ismail Sabri Yaakob selepas di soal siasat, tiba-tiba jatuh, rebah dan masuk hospital juga. Sehingga kan sepatutnya beliau perlu datang ke SPRM hari ini untuk soal siasat yang kali kedua, tetapi beliau tidak dapat datang kerana kurang sihat dan soal siasat itu ditangguhkan ke hari Jumaat. Begitu juga dengan Rosmah. Saat kes dibicarakan, tiba-tiba pula Rosmah ke hospital kerana pening, bicara rayuan ditangguhkan. Wah, pening pun boleh juga menangguhkan perbicaraan rupa-rupanya. Rosmah Mansur mengalami pening akibat komplikasi kesihatan daripada kencing manis dan darah tinggi yang dihadapinya dan terpaksa meninggalkan Istana Kehakiman di Putrajaya untuk mendapatkan rawatan di hospital. Agak malang untuk Rosmah Mansur kerana beliau mengalami pening akibat komplikasi kesihatan kerana ada kencing manis dan tinggi darah. Ada netizen yang cuba menyindir Rosmah Mansur. Kata mereka, Rosmah Mansur mulalah beringat untuk bersenam dan melakukan senaman-senaman ringan supaya dapat mengurangkan kencing manis dan darah tinggi tersebut, kata mereka. Ada juga yang bertanya kalau Rosmah sudah masuk penjara nanti, agak-agak apa akan berlaku dengan penyakit kencing manis dan darah tinggi beliau ini, kata mereka. Pasukan peguam isteri bekas Perdana Menteri Najib Razak yang dipenjarakan itu memaklumkan perkara berkenan kepada Mahkamah Rayuan berhubung usaha untuk menangguhkan perbicaraan rayuan penarikan diri yang dijadualkan hari ini. Rosmah merayu supaya Muhammad Zaini Mazlan, hakim perbicaraan hampir 3 tahun lalu, yang mendapati dirinya bersalah atas 3 pertuduhan rasuah dan menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun dan denda 970 juta ringgit dengan tambahan 30 tahun penjara jika gagal membayar denda yang dilucutkan. Walaupun sabitan dan hukuman adalah subjek rayuan utamanya yang belum selesai di Mahkamah Rayuan, dia juga membuat rayuan berasingan terhadap keengganan Zaini untuk mematuhi permohonannya supaya dia menarik diri daripada kes rasuahnya yang dikaitkan dengan projek tenaga hibrid solar bernilai 1.25 bilion ringgit untuk 369 sekolah luar bandar di Sarawak. Semasa prosiding hari ini, pengerusi panel rayuan 3 hakim, Ahmad Zaidi Ibrahim bertanya kepada Peguam Akbaruddin Abdul Kadir dan Jagit Singh tentang keberadaan Rosmah yang awal hari ini hadir di Istana Kehakiman. Pasukan peguam itu kemudian memaklumkan bahawa Rosmah yang berusia 73 tahun itu terpaksa mendapatkan rawatan perubatan di hospital kerana pening yang disebabkan oleh sakit kencing manis dan tekanan darah tinggi yang dihadapinya. Bagi pihak Hakim Azman Abdullah dan Norin Badruddin, Zaidi kemudian membenarkan rayuan penangguhan ketarik yang akan ditetapkan. Bagaimanapun, sejurus sebelum prosiding ditangguhkan, Zaidi bertanya kepada peguam pembelaan, apakah kesan rayuan untuk menarik balik Zaini kerana hakim perbicaraan sudah pun menyampaikan penghakiman terhadap Rosmah. Zaidi menegaskan bahawa Rosmah masih mempunyai rayuan berasingan yang belum selesai di Mahkamah Rayuan berhubung keputusan dan hukuman bersalahnya. Jagit kemudian memaklumkan bahawa
Rayuan penarikan diri jika dibenarkan boleh membawa kepada perintah rayuan untuk perbicaraan semula keseluruhan kes rasuah solar Rosmah di hadapan hakim perbicaraan yang baharu. Katanya Peguam Rosmah dan pasukan pendakwaan telah bersetuju supaya Mahkamah Rayuan mendengar rayuan penarikan diri terlebih dahulu sebelum rayuan kes solar. Pada 1 September 2022 di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Hakim Zaini menafikan permohonan Rosmah supaya dia menarik diri daripada mendengar kes solar dan membuat keputusan bersalah serta menjatuhkan hukuman terhadapnya. Bagaimanapun, hukuman itu ditangguhkan sementara menunggu rayuannya di Mahkamah Rayuan. Zaini kemudiannya dinaikkan ke Mahkamah Rayuan. Rosmah berdepan satu pertuduhan meminta RM187.5 juta dan dua pertuduhan lain, iaitu menerima rasuah RM6.5 juta daripada bekas pengarah urusan Jepak Holdings Sdn Bhd, Saidi Abdul Samsudin melalui bekas pegawai khasnya Rizal Mansur. Ia didakwa dilakukan sebagai dorongan untuk membantu syarikat berkenan mendapatkan projek bersepadu sistem suria fotovoltaik hibrid dan penyelenggaraan dan operasi genset di sel untuk 369 sekolah luar bandar di Sarawak. Hakim juga membenarkan penangguhan hukuman penjara dengan jaminan RM2 juta sedia ada. Pada Disember tahun lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan Rosmah dilepas dan dibebaskan dalam kes berasingan pengubahan wang haram dan pengelakan cukai RM7 juta. Bagaimanapun, pihak pendakwaan telah merayu kes tersebut ke Mahkamah Rayuan untuk membatalkan pembebasannya. Beberapa komen daripada netizen. Black Zebra mengatakan, tak bosankah bermain drama sedemikian berulang-ulang lebih 4 tahun? Cuba untuk memanjangkan masa perbicaraan, buang duit rakyat sahaja. Cukai tak mau bayar, duit untuk rakyat dirompak. Kini nak buang duit rakyat untuk memanjangkan masa perbicaraan. Satu keluarga main drama yang sama memang tak berhati perut, kata Black Zebra. Apa pula pendapat anda semua? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye.